Betul sina. Kola sina kaku. Kola kaku silpa. Ble jale. Ble mau pikir. Pikir hati kau udadu. Akulah seorang tua padaku. Hanya aku nak panggil pula. Waya Said sama. Said, oh Said. Ni. Gapo beraga? Mau panggil lah waya. 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 Gabriel. Oh, Parago. Oh, Gabriel Parago. Mau panggil lah sama. Sama dah. Sama. Oh, Parago. Nak suruh giman. Nak gapo Parago? Ini aku nak suruh mau pergi TV3. Buat gapo? Tengok pergi syuting. Ngapi aduh. Oh, mari kita pergi. Maka Waya sama Said nak pergi pula ke TV3. Playing. Sedak kata gitu. Said. Ni Waya cakap ekor. Dia ni biasa cakap ekor sama. Ni pula hidung bergadang. Sama Waya. Mu pula. Aku lah macam mana? Allah. Aku nak makanmu. Aduh. Tapi pula di mana? TV3 nak pergi syuting. Tak boleh. Aku jaga sini. Jaga apa jahat gedung gigi buku ni? Kau nak makan aku. Mari jaga dulu. Ni. Aku boleh share. Ni. Oh, gila nak lawan. Maka macam mana dengan saya nak lawan lah.
Assalamualaikum, Tok. Minta maaf tumpang lalu. Tok, kita nak jemput Tok keluar sekarang, Tok. Ya Allah. Betapa terkesimanya saya menyaksikan persembahan tadi. Siapa menyangka seorang anak kecil seperti Firuzah Rizq ataupun kita lebih mesra dengan panggilan Piu, dia angguk je. Okey. Beliau tidak kesorangan, beliau bersama dengan ibunya. Silakan Puan Aniza Musa. Mungkin boleh bersama dengan kita. Baik. Persembahan tadi diiringi oleh Akademi Arjuna Sukma. Ya, betul. Jadi mungkin Puan Aniza boleh berceritakan lebih lanjut mengenai akademi ini dan juga bakat Piu ni sendiri sebenarnya. Okey, akademi ni kita tubuhkan dari tahun 2000 lagi. Yang itu kita banyak tradisional dikit barat, banyak silat. Kiranya wayang kulit ni dalam tahun 2010. Kita jadi makin aktif. Lepas tu kita ambil anak-anak muda dari universiti yang yang ni mengikuti kita untuk show ke persembahan ke apa bengkel ke. Jadi Puan Aniza juga merupakan pengurus bagi Arjuna Sukma ini. Okey. Untuk Tok Dalang kita ni, Piu. Boleh cerita ke tadi? Tadi Pak Cik dengar tadi macam lain tu ada kita pergi syuting TV3 apa. Sebenarnya apa cerita dia tu? Cerita Pak Dogol. Mengenai apa tu tadi tu agaknya? Pak Dogol. Pak Dogol. Pak Dogol buat apa tadi? Dia nak pergi TV3 lah tu, buat show ni lah agaknya. Okey, awak ni umur berapa sebenarnya? Mesti ramai nak tanya. 6. Okey, kenapa Piu ramai kan Pak Cik tengok orang-orang lain minat keyboard lah, alat muzik. Kenapa Piu pilih wayang kulit ni? Wayang kulit ni orang-orang lama, orang tua je. Sebab minat. Baik. Okey, sehari berlatih berapa lama? 1 jam. 1 jam. Okey, kalau untuk tahu semua bagi mereka yang menyaksikan sebenarnya tadi bagaimana bakat beliau bukan saja bercerita, petahnya bercerita, tapi juga bagaimana tangan-tangannya memainkan beberapa watak tadi kan, ada 3, 4 tadi kan. Okey Puan, sebenarnya bila sebegini kita nak tahu macam saya kata tadi kan, bila wayang kulit ni masuk orang kata tradisi yang dah mula dilupakan. Tapi bagaimana seorang anak muda ini tertarik kepada wayang kulit ni? Cukup unik ni sebenarnya. Okey, saya pun nak cakap mungkin dia ada bakat yang kita tak tahu sebab dari umur dia 3 tahun tu saya bekerja, saya pengurus di akademi. Suami dia adalah pemain muzik, bukan Tok Dalang. Dia pemain muzik. Okay. Jadi setiap kali kerja atau show saya dengan suami akan sekali bekerja. Okey. Dan diikutlah agaknya. Saya start mengandung pun memang saya bekerja. Sampaikan saya tak hantar dia pengasuh. Saya jaga sendiri. Maknanya saya pergi show, saya bawa. Okey. Dia bawa, kita tak tahu pun masa tu dia minat dia. Ada satu hari tu yang dapat dia punya bakat dia orang dapat tahu ada 2 orang. Abang Sabri Yunus dengan Prof Lim Switing. Dia orang yang nampak bakat Piu ni. Dia berbakat ke arah tu. Lepas tu kami pun selalu pergi office, ada kat situ ada barang alat muzik di barat semua. Dia akan ambil patung, dia akan main di dinding. Masa tu umur dia baru 3 tahun. Masa tu dia pelat lagi, tak tahu cakap apa lagi. Okey, dia main di dinding di dalam office. Dia main. Lepas tu abah dia pun cakap macam nampak dia ada keunikan lah kat Ratu. Jadi abah dia cubalah ajar sikit-sikit. Lepas tu dia ada minta nak minta kelih. Benda ni ini dia panggil kelih. Dia minta. Jadi kita orang buatkan ada kelih kecil yang dia buat daripada pipe kita buat untuk dia, untuk di rumah. Macam layar ni lah kan, betul. Untuk dia bermain. Dia main. Lepas tu ada satu hari tu masa tu dia dalam masa setahun dah, dari umur 3 tahun hingga 4 tahun, kita nampak dia punya progres dia nampak. Jadi Puan, sebenarnya untuk anak-anak sebegini, kita sebagai ibu bapa sebenarnya kita terus menyokong. Itulah sebenarnya berlaku pada Piu ni. Jadi Piu nak tanya, abah dengan mak garang tak? Garang. Garang juga? Masa ajar main tu garang ke?
Taklah. Okey. Baik, jadi mungkin bagi mereka mungkin nak menjemput Piyu dan juga Arjuna Sukma ni untuk membuat persembahan, mungkin ada sebarang Instagram ataupun terus nak mengikuti perkembangan? Ya, Piyu dia ada Instagram dia sendiri. Dia ada Instagram dia sendiri. Lepas tu dia ada Facebook sendiri atas nama Piyu Akfiruzaris. Okey. Ataupun siapa-siapa yang nak panggil kita untuk persembahan, kita ada page Akademi Arjuna Sukma. Kat situ boleh dapatlah detail nombor telefon apa kat situ semua ada. Jadi ini ternyata sebenarnya bakat ini pada saya, pendapat saya cukup unik. Anak sekecil ini boleh menjadi seorang tok dalang yang hebat. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada Piyu dan juga Arjuna Sukma. Terima kasih puan. Yeah. Dan saya pasti ramai di antara kita juga ingin terus tahu apakah bakat-bakat unik yang ada di luar sana, bukan saja apa yang kami bawakan anda di Seri Pentas pada hari ini. Jadi kita saksikan laporan ini terlebih dahulu. Korang santan kelapa tua, buah kelapa panggilnya. Air orang jangan jatuh, tolak kita menanggung dosa dan buat dosa masuk neraka. Selamat pengantin baru, selamat pengantin baru, selamat pengantin baru, selamat pengantin baru. Ada yang menjadikan bakat istimewa mereka sebagai satu hobi di waktu lapang, namun ada juga yang melihatnya sebagai satu sumber pendapatan. Kreativiti bukan hanya sebuah bakat semata, tetapi kemampuan ini juga dapat dipelajari dan juga dikembangkan. Bagaimanapun, bakat-bakat unik seperti ini pasti dapat diketengahkan lagi sebagai salah satu kemahiran jika ia dimanfaatkan dengan betul. Apa yang membezakan bakat unik ini adalah kerana bakat seperti ini tidak diperolehi oleh semua orang. Namun, mempunyai bakat yang biasa atau luar biasa, kedua-duanya haruslah sentiasa dipraktikkan sebagai latihan sehingga mahir. Terpisah, siang jadi hilang. Mempunyai keunikan dalam bakat ternyata membantu dari segi meningkatkan keyakinan diri seseorang, justru dapat melahirkan generasi baharu yang bukan hanya celik intelektual, malah kreatif dan mampu berfikiran kritis dalam melaksanakan tugasan. menakjubkan. Hello. Okay, saya paskan mic dahulu. Hello. Pinky Lou dan juga Mark Hyung ataupun lebih dikenali dengan duo Mark and Pinky. Saya cukup terkesima menyaksikan persembahan anda berdua tadi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di WHI. Okey, baik. Difahamkan Mark dan Pinky sudah pun berkecimpung dalam bidang quick change ni selama 14 tahun. Betul? Betul. Okay, kami sudah buat persembahan ini lebih 10 tahun. Wow. Okey. Tapi siapa sebenarnya yang memulakan
idea untuk buat quick Ya. change ni? Mungkin Pinky boleh kongsikan sikit. Okay, sebenarnya as artis silat mata, kami perlu tahu banyak-banyak tricks. So actually, persembahan Pertukaran Baju ni is one of them. Okey. So dulunya kami persembahan kami adalah macam silat mata biasa, macam card tricks ataupun duit siling. Ataupun potong sini, potong sana dan kemudian appear di sini ataupun hilang di sana macam tu. So one day dia kata, why not kami try persembahan ini? Quick change lah. Yes. Then actually dia punya ibu, dia punya makcik dan dia dan saya sendiri kami tahu tukang jahit. So untuk buat kostum macam ni, it's not a problem for us. Wah, jadi kostum ini semua pun dibuat sendiri. Sangat-sangat mengagumkan. Okey, tadi sebenarnya berapa kostum yang telah di quick change kan? Tujuh helai. 7 helai. Yes. Okey. Dalam sepanjang 10 tahun berkecimpung dalam bidang ni kan, berapa banyak kostum yang ditukar dalam waktu paling singkat? Mungkin boleh kongsikan. Kami ada pecah ini Malaysia Book of Record dan Guinness World of Record. Kami punya record ialah 20 helai di dalam 1 minit. Wow, dan itu pada tahun 2016. Yes. Lepas Kemudian, tu rekod yang baru ialah di China punya TV station. Kami sudah berjaya memecahkan rekod dan rekod baru ialah 28 kostum dalam 1 minit. Wow, saya kalau bersiap 1 look 1 jam. Okey, tapi mungkin boleh kongsikan juga. Pastinya bakat anda berdua ni sudah pun dikenali di seluruh dunia. Di mana sahaja negara-negara yang Mark dan Pinky pernah membuat persembahan? Mungkin boleh kongsikan. Di mana? Ya. Oh, actually sudah banyak lah. Sudah banyak. Sampai, seperti Paling jauh. okey, yang paling jauh. Ya. Paling jauh adalah Ya. Canada. Canada. Alaska. Canada. Oh, itu untuk persembahan apa tu? Pertunjukan apa? Pertukaran baju. Maksudnya Our signature. pertandingan ataupun bukan? Persembahan lah. Persembahan, ya. Persembahan ini, pertukaran baju. Okey, This is our baik. signature performance. Yes. Okey, baik. Mungkin boleh kongsikan juga dari segi cabaran dia. Sebab ini memerlukan kerjasama antara 2 orang, seorang yang quick change-kannya dan seorang yang memegang ataupun menunggu Yeah. supaya timing dia betul. Yes, betul. Macam mana mungkin boleh kongsikan antara cabaran yang dihadapi? Mula-mulanya memanglah ada quarrel. Contohnya bila dia macam belum siap tukar baju dan saya sudah turunkan cape tu, lepas tu dia marah ke itu macam tu. Itu timing. Yes. Timing kena betul. Yes. Timing kena betul. Aha. So on the timing kami pun sudah berlatih banyak-banyak kali. I think sekurang-kurangnya 3 atau 5 bulan lah. Tapi pernah ataupun tidak berlaku momen ataupun insiden yang tidak diingini sewaktu membuat persembahan, tiba-tiba pula tak jadi ataupun tak sempat tukar lagi? Pernah ataupun tidak? Ada, memang ada. Macam mana anda berdua cuba untuk camouflage balik benda tu? Seolah-olah tidak terjadi. Senang saja. Just pandang ke audience dan senyum. Senyum saja. Lambat sikit lah, tapi audience pun tak tahu. Yes. Pinky memang sangat-sangat luar biasa sebab tadi saya tengok pun macam wah cepatnya dia tukar baju. Thank you. Okey, tetapi ke depannya ni pastinya anda berdua juga terkesan dengan COVID-19, tak boleh keluar negara membuat persembahan dan sebagainya. Yes. Macam mana untuk anda berdua memastikan yang career quick change ini masih lagi boleh diteruskan? Mungkin Pinky boleh kongsi. Kami ada buat online performance. Macam live di FB dan juga apps lain macam tu. Kalau ada mereka di luar sana, terutamanya anak-anak kecil yang nak belajar tentang trik ataupun muslihat quick change ni, boleh ke ada buat kelas ke? Boleh. Mungkin boleh Boleh kongsikan cari bagaimana caranya? kami punya Facebook. Iaitu? Ya. Mungkin boleh kongsikan? Facebook, Mark address and Pinky. Facebook ialah Mark and Pinky. Dan Instagram pun sama juga. Address semua ada di bawah sini. Kamu pun boleh nampak. So kalau ada orang minat, you can come and find us. And we will teach you. Yeay. Kalau saya dah cukup terlambatlah tu. Tapi kalau nak menyaksikan persembahan anda berdua juga, boleh ke YouTube, type sahaja Mark dan Pinky. Betul? Yes, betul. Okey, Mark dan Pinky, terima kasih banyak-banyak Terima kerana kasih. bersama dengan kami di Wanita hari ini dan menghiburkan penonton yang sedang menonton sekarang ni. Baik, nanti sekembalinya kami selepas berehat seketika ni, kita akan menyaksikan pula persembahan dari Deaf Beat. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Wanita hari ini.